Kembali lagi kita dalam rancangan Throwback Podcast. Ada macam benda tu bunyi. Oh ya, itu bunyi apa bro? Bunyi apa? Okey, apa tadi kita agak muskil jugalah yang you setujukan soalan dekat kita tadi tu. Ya atau tidak dan semua memilih ya. Kenapa yang you tanya macam tu? Okey, sebab apa saya tanya macam saya sebelum saya bagi soalan kan saya ada experience sikit. Ramai yang berteori bahawa World War ataupun peperangan lepas ni akan berlaku banyak di dalam benda macam ni lah. Cyber attack, cyber security, firewall apa semua ni kan. So tu lah saya macam nak tahu juga logik lah benda ni. Daripada gas punya pandangan. Sebenarnya kalau nak kira pasal cyber attack ni sekarang apa tengah jadi dah. Macam mana lah? Apa contoh yang mudah difahami? Contoh yang mudah difahami sekarang ni website government Israel contoh. Okay. Kita punya Malaysia ada kita punya hacker lah. From Anonymous apa semua kan. Okay. Kita bergabung Meletup. satu geng. Mereka pergi cyber attack si apa? Israel punya website government. Tu yang keluar tu koyak. Mereka collect habis semua database daripada Israel lah. Apa join kat skema. Okay, faham. So sekarang ni dengan cara yang macam tu lah. Sampai mereka punya army pun tergugat dengan kita punya hacker. Weh, bila gas buka topik tentang negara ni kan. Sistem sesebuah negara tu. Cara. Tapi yang tadi yang dimaksudkan use tu adalah perang dunia ketiga. Dan kita kena faham sekarang ni dalam dunia pun tengah berlaku perang juga. Tapi lebih kepada spesifik perang ideologi. Okey. Ideologi ni kalau kata kita balik kepada ideologi pendapat setiap orang. Okey, sebelum Malaysia pernah jadi negara yang macam ni lah. Okey. Pernah hampa Podcast. Okay lah. Belum. Oi, Ada bunyi macam tin. sedap. use lah duk main tangan. Saya tak tahu apa. Ni. Okay, boleh. Alright. Okay, so kalau kata base kepada ideologi, Dah. Ni nak betul ni. Okay. Based on ideology. okay, kalau kata kita base kepada ideologi, pernah hampa terfikir tak? Okay. Dan pernah hampa tak? Kita satu-satunya Malaysia yang namanya Malaysia tapi terbahagi kepada 12 negeri. Kita 12 negeri kan? 12? 14. Ya. Sorry. Minta maaf. Asal mana? Orang mana? Saya sebelum ni Kedah. Okay. Sekarang baru masuk Malaysia. Oh. Okay, so negara kita saja yang terbahagi kepada 14 negeri. Okay, pernah hampa terfikir dah, pernah hampa tahu dah sebelum ni? Kalau ikutkan sejarah tahu. Okay, kalau ikutkan sejarah, hanya kita negara kita saja sebabkan sebelum ni penjajahan berlaku. Okay, ideologi masing-masing adalah untuk membantu negeri-negeri yang lemah, negeri-negeri yang sedang bangun. Okay, kita pun sedia maklum yang tahun 1876 British masuk ke tanah Melayu dan dia orang jajah dan dia orang buat satu perubahan. Okay, perubahan di mana kononnya nak bantu kita tanah Melayu ni. Okay, tapi dekat situ dia orang try masukkan satu sistem di mana kita ni dipecahkan kepada negeri-negeri. Okey, jadi negeri-negeri yang dipecahkan tu tak lain tak bukan dengan satu matlamat yang dia orang carry until now. Okey, iaitu perpecahan kaum, perpecahan umat dan perpecahan kita sebagai rakyat Malaysia. Betul. So kalau kata pendapat hampa rasa untuk perpecahan negeri ni is it bagus atau tak? For me lah, macam tu kalau kita nak banding dengan United States kan. British pun main untuk jajah tempat daripada India kan. Dan kita boleh tengok sini United States sampai 50 buah negeri. 50. Okay. So for me kalau ikut
kan dalam Islam kan tentang penyatuan ummah kan. Okey. So bila bahagi-bahagi dan negeri ni ada ideologi macam ni, Okey. negeri ni berfikiran macam ni, sampai itulah saya rasa benda ni betul memecahkan lah. Yes, kalau ikutkan kita tengok perpecahan ni bukan sekadar ideologi saja yang akan terjejah. Kan kita tengok kepada sukan itself, betul, okey. betul. Bola pun baru-baru ni kita boleh tengok pergaduhan antara Johor dengan Kedah. Okey. Masing-masing ada pendapat masing-masing, masing-masing nak rasa kuat. Padahal benda tu tak penting tau, tak perlu sebab kita satu Malaysia. Betul. Tu marketing lah, marketing. Nak tarik crowd. Marketing untuk tarik ke stadium. tarik ke stadium. Untuk tarik ke stadium. Tapi tak Benda tahu macam lagi tu lah. sihat kot dalam Sukan. perlawanan, satu-satu perlawanan. Okey. Untuk main emosi lah. Oh. Saya benda tu sihat kot. Tak, tapi kalau macam on my opinion, Okay. on my opinion, benda ni boleh kalau kata untuk orang kata pengurusan, sebab satu Malaysia ni satu negara yang besar, untuk pengurusan it's good untuk kita mudahkan kita urus setiap kelompok, tapi masalahnya haluan yang dibawa tu berbeza, haluan yang dibawa tu Johor bawa macam lain, Kedah bawa macam lain, Perak bawa macam lain, tapi cuma based on sistem saja yang berpandukan kepada kita ni Malaysia, sebab kita ada raja-raja berdaulat, kita ada Perdana Menteri, so benda tu saja yang nampak benda tu sehaluan, tapi selainnya sebaliknya benda tu sebenarnya tak sehaluan. Betul, setuju. Kalau kata kita balik kepada sistem yang dimasukkan oleh dimomokkan, diterapkan oleh para penjajah ni, kita tengok kepada demokrasi lah. Demokrasi yang dibuat, demokrasi tu saya tak kata benda tu tak bagus, sebab still benda tu kita berpandukan kepada demokrasi. Tapi demokrasi tu yang saya nampak sekarang ni adalah di mana pemimpin yang dipilih, bukan sekadar atas minat rakyat, bukan atas kesukaan rakyat. Betul. Pemimpin yang naik tu lebih banyak kepada hang ada education, hang ada knowledge, even rakyat tak suka tapi hang tetap jadi Perdana Menteri sebab hang dah berada dalam bidang tu. Betul. Sebab politik ni adalah satu bidang yang orang nampak politik tu adalah bidang, dia terbahagi kepada bidang-bidang yang lain. Jadi orang yang pernah berpengalaman dalam bidang politik saja yang diangkat menjadi pemimpin, sedangkan banyak yang berkaliber di luar, betul tak? Betul. Kan, so rasa macam tajuk ni macam heavy sikit so yang lain tolonglah support kan, So, kita faham je lah. Kita akan try ringan-ringan lah. Dan satu lagi, selain perpecahan negeri kan, saya setuju juga tentang tu dunia politik tadi. Benda tu pun memecah belah kan lah. Ya. Sebab masing-masing ada, nak kata apa, bila dia ni buat event, dia ni dah bentuk yang ni bentuk yang ni. Benda tu slowly dia bahagikan terus rakyat. Betul. Ada yang sampai tak berkawan terus, ada sampai bermusuh. Betul, dia untuk politik ni, kalau kata macam yang tadi saya cakap, saya tak berapa agree untuk pemimpin yang sekarang, sebab dia beza. Hang masuk politik sebab hang nak memimpin, bukannya hang cari makan dalam politik. Bila hang cari makan dalam politik, hang punya produk is rakyat. Hang punya produk is rakyat, untuk hang nak jalankan agenda macam-macam yang hang perlu plan, dan hang perlukan some funding apa semua tu. Macam sebelum ni kita boleh tengok untuk mempertahankan kuasa ISA ditubuhkan. Isa. Isa. Isa Ishak. Bukan. Isa. ISA tu Apa maksudnya? Apa maksudnya? ISA tu ISA Isa. Apa saya kata macam tu? Okay, you search. Tapi untuk definisi of Isa tu pula, ISA tu adalah satu penjara yang ditubuhkan yang boleh masukkan hang ke dalam penjara without penyiasatan, without bukti yang kukuh. Boleh macam tu lah. Yes, kalau hang tak puas hati untuk dalam bidang politik lah, hang ada satu usul yang akan menjejaskan negara ataupun menjejaskan hang sebagai pemimpin. So maksudnya macam tu, kalau dia dendam dengan orang tu, boleh macam tu je lah. Yes. Ui, ada emosi juga. Contohlah, aku sebagai orang yang layak untuk jadi pemimpin, tapi ada parti lain yang nak cuba jatuhkan aku,
Okay, waktu tu aku ada kuasa dalam mengarahkan. Anytime boleh masuk ISA. Okay, everybody knows yang siapa yang dah 2 kali masuk ISA. Sebab ISA ni sekali masuk, tak ada limit. Jangan duk berharap kata minggu depan keluar. Ni waktu yang paling epic tahun lalu. Tadi ditegak oleh cameraman, so tinggi sikit lah. Okay, boleh Kalau sambung. tinggi jauh daripada mic. Angkat mic, angkat. Okey, angkat mic. mic. Mic ni fleksibel lah, boleh bergerak-gerak. Oh, saya tak tahu. Okay. Okay, so ISA ni hang tak ada satu limit tau yang hang perlu masuk 2 minggu atas hukuman 6 bulan, tak ada. Dia limit hang masuk 5 tahun. Tu apa maksimum ke apa? Maksimum. Dia tak ada satu benda yang dinaik. Okay, hang masuk ISA 3 tahun, hang masuk ISA 2 tahun. Okay, dia masuk 5 tahun. Kena duduk 5 tahun. 5 tahun. Uish. Oh, maknanya dia tak ada 10 tahun, 20 Tak tahun. ada. Maksimum Dia dekat 5 tahun lah. Ya, macam Alah, kita- 5 tahun sat lah. Jangan jelek. Okay. Weh, ISA mat. Hang faham macam ni lah. Hang masuk tanpa bukti yang kukuh dan tanpa siasatan. Okey, ISA. Dan ada juga sistem yang sekarang ni orang minta dimansuhkan. Okey, contoh macam satu, aku lupa term nama tu, tapi sekarang ni ramai yang contoh macam hang tu disyaki sebagai penghasut. Hang boleh ditangkap dan ditorture gila babi punya. Uish. Hang ditorture dalam 3 bulan, 4 bulan. Ramai orang tak tahu benda ni. Hang ditorture 3 bulan, 4 bulan sampai hang teruk. Sampai ada satu artikel yang dikeluarkan orang yang kena tahan tu, dia dipaksa untuk melutut, okey, dipaksa untuk melutut dan membogirkan badan dia oleh pihak-pihak berkuasa lah. Ui, berfungsi dengan baik. Okey. Dan dia dipaksa, dia cakap keluar artikel tu, sekarang benda ni dibahaskan di bidang lagi tinggi lah. Okey. Dia dipaksa bercerai dengan isteri dia. Okey. Jahatnya. Atas sebab untuk mendapatkan satu bukti yang belum tentu dia tu bersalah. Loh. Uish. Okey. Macam kejam ni benda ni. Ya. Kejam sangat ni. Kadang kita fikir sistem ni, adakah sistem tu di-create daripada awal lagi, ataupun sistem tu di-create sekadar untuk kita punya benefits, di-create dan untuk dimansuhkan. Untuk soalan bro idea ni macam familiar, macam episod lepas lah. So yang blacklist tu dia ikut situasi lah. Yes, setiap episod saya akan menggunakan konsep soalan yang sama. Struktur soalan tu sama lah. Yes. Ubah kataan sikit. So dia Ctrl C, Ctrl V lah. Ya, kontrol Ctrl C, Ctrl V. So kalau kita tengok sekarang ni ISA dah dimansuhkan. Okey, ISA dah dimansuhkan. So benda tu tak relevan sebenarnya. Dicipta, di-create untuk sekadar hang punya kepentingan diri sendiri. Setuju. ISA. So sebelum tu ada soalan lah. okey. ISA tu bila dia masuk lah? ISA tu dimansuhkan semasa pemerintahan Najib Razak, kalau tak silap aku lah. Oh, dimansuhkan terus. Dimansuhkan sebab ISA tu ditubuhkan, ini yang dikabarkan lah, yang digembar-gemburkan, ditubuhkan masa pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Okey, dan banyak ahli-ahli politik yang dah dimasukkan ke dalam ISA. Contohnya semua tahu Mat Sabu, Anwar Ibrahim yang masuk penjara tu, yang orang kata Anwar Ibrahim seorang banduan tu, dia masuk penjara atas ISA. Bukan masuk atas Kellen. Bukan, dia masuk disebabkan ISA tanpa siasatan dan tanpa bukti. Oh, macam aku ada satu tengok lah Okey. yang kes dekat Baling. Okey. Yang pasal kes tu lah, tapi kes tu disuruh oleh ISA untuk tak mahu sebut lah, sebab benda ni akan jadi Mengganggu sensitivity Ah. lah. Ya, faham. Tapi yang tu still orang cakap apa, kita tak ada facts untuk bercakap benda tu kan. Alright. So kadang kalau kita tengok on yang macam tadi aku masukkan tu, kes ada yang dicipta dan hanya dicipta sekadar untuk dimansuhkan. Okey, maksudnya dicipta sat lah. Maksudnya sistem ni ada waktu kalanya dia baik dan ada waktu kalanya sistem ni tak function pun sebenarnya. Kepentingan dia sendiri. Dia try and error lah, lebih kurang. Boleh jadilah Dia try ikut and error. situasi. Betul. Macam dia syok-syok lah. macam episod lepas lah. Sebab macam mana? Dia ikut situasi. Oh, jawapan sama. Jawapan sama. So, okay, saya dapat lah maksud untuk ISA meaning in dunia politik. Maksudnya the Internal Security Act. Yang tu Security kenyataan, Security Act. Akta. Akta apa? Security dalaman. Security dalaman. Tu Jud.
Okay, maksudnya mungkin siapa yang boleh translate bahasa ni kan, siapa saja kru kita. It's a law that enables the government to swiftly act against what it deems to be threat to national security by employing various measures. Apa faham? Maksudnya? Tak tahu. Dia macam ni tau, yang dimasukkan tu dia lebih kepada kalau hang ni ada satu ancaman kepada negara, okey, orang yang berkuasa berhak masuk hang kan ke dalam program ISA tu, Akta ISA. Tapi sedangkan yang dipersoalkan sekarang ni, yang dah dimasukkan ke dalam tu belum muncul lagi ancaman. Dia bukannya ancaman kepada negara, sebab kena faham politik yang sekarang berlaku ni. Contoh macam yang dimasukkan ke dalam penjara tu sekarang ni, dia orang tu tak memberi ancaman kepada rakyat pun. Dia orang cuma memberi ancaman kepada individu politik tu. Atas kepentingan diri sendiri. Yes, sebab tu kita nampak sistem ni sebenarnya tak function pun. Setuju. Memang sistem ni tak function. Okay, so kalau kita tengok sekarang ni jabatan-jabatan yang dah ada, okay, wujudkan sistem. Yang ni aku rasa menarik lah. Dah rasa semua boleh olah. Pelajaran. Okay, pelajaran, sistem pelajaran yang dah ditubuhkan, aku rasa Yus lahir tahun bila? Saya lahir 2001. 19 something. Okay, 19 something. So kita pernah merasakan PMR. News PT3 lah. Oh, Yus PT3. PT3. Lemah. Saya batch kedua PT3. I see. Okay, so lagi interesting lah untuk kita sembang. Okay, so sistem on kami punya site adalah PMR. Jadi ditukar ataupun dirombakkan dengan sekelip mata sistem tu ke PT3. Jadi Yus punya orang yang lebih arif pasal PT3 ni, sebab Yus yang rasa PT3. Melalui pengalaman tu. Yeah, so Yus rasa macam mana PT3 tu? PT3 ya, sebab pengalaman saya PT3 ni, dia tu lah, dia macam saya tahu betul kan, apa kalau saya silap fakta, tapi PMR satu Malaysia soalan sama kan. Okay. Betul tak? Dia macam bentuk SPM kan, PMR. Okay, betul. So PT3 ni kalau tak silap saya, dia macam penilaian sekolah kan. Betul tak? Sebab cikgu saya bagi tahu, ni apa yang cikgu saya explain lah waktu tu. Dia bagi tahu soalan sekolah ni, saya sekolah kat Ipoh, soalan sekolah dekat Star, Anderson apa semua jenis soalan yang lain-lain, cuma bentuk je sama. So dekat situ macam, lepas tu satu lagi kan duk banyak dengar senior bagi tahu PMR punya level macam ni semua. So saya rasa macam kurang menarik lah sikit PT3 ni. So interesting juga lah tengok PT3 sebelum ni. tu Mat tanya. Okay. PT3 ni bukan ada dia jenis macam Teori amali. teori amali, macam assignment. Kerja khusus. Contoh macam kerja khusus Kerja khusus aduh tak ingat lah. Cuma saya rasa Yus ambil ke tak PT3? saya ambil PT3. Cuma saya tu sekolah agama, saya tak pasti ada ke tak. Sebab tadi Aman nampak yang kru kita dia anggap ada. So kita try bagi dia cakap kita try ni. Soalan betul ke tak ada? macam mana? Ada. Subjek sejarah dengan geografi. Dua subjek je. Kita kena buat apa? Kerja khusus pi tanya. Okay, ada. Ingat balik lah. Okay. Maksudnya benar Yus sekolah. Ya. Betul ada ni. Saya sebab kerja khusus saya kena buat tentang ni Istana Kelly. Istana Kelly di Batu Gajah. Ipoh. Dekat Batu Gajah. Tak, jadi benda ni sebab kita bukan nak buat comparison, kita bukannya nak bandingkan, tapi sistem yang nak dimasukkan ni belum bersedia lagi untuk diterima oleh student. Yang dah selama ni dah ada satu orang kata spek lah kan, yang dah dipegang bertahun-tahun, tiba-tiba tukar terus pergi ke PT3 kan. Benda tu bagi satu budak punya tekanan lah. Lepas tu lagi satu lagi yang masa PT3 tu kan ada urau-urau untuk UPSR dimansuhkan. Betul. Okay. Macam-macam jenis tu dia pun nak mansul pun nak buat apa je ni. Satu lagi bab pendidikan menarik kan ni. Sebab apa setiap kali tampuk kepimpinan Tu dia ayat-ayat politik. Okay. Tampuk kepimpinan berubah, dia mesti bawa dengan satu agenda pendidikan yang baru. So benda tu akan jadi bercelaru. Dia macam ni. Sebab itulah sebelum ni kita faham cara kepimpinan Rasulullah. Kita akan ambil sikitlah kisah Rasulullah. Khalifah Uthmaniyah, okey, yang dipimpin oleh 4 orang khalifah. Okey.
macam mana pun berubah orang pun, okey, saya hampir cakap pun dah macam orang politik lah kan. Okay. Teruskan. Macam mana pun berubah pemimpin sekalipun, haluan tetap sama. Haluan tetap sama. Okey, tapi sekarang ni yang diwujudkan oleh barat, demokrasi, yang kita nampak macam kita tak suka pemimpin ni anytime kita boleh tukar. Otak hampa 5 tahun pun nak kena tunggu. Hampa nak kena sengsara 5 tahun. Okey. Jadi pemimpin yang baru tukar, takkanlah dia nak pakai idea orang lama, sebab dia cari makan dalam politik. So salah niat kat situ lah. Dan dia perlukan some idea yang baru. Okey, contohlah kita kata kes, saya tak mau mengagung-agungkan dia sebab ramai netizen yang tak suka. Okey, Datuk Seri Najib Razak, banyak budi dia yang dia telah baktikan kat kita. Okey, kesalahan dia tetap patut dihukumkan. Okey, yang diperkenalkan oleh Najib Razak yang sebelum ni orang canang-canang, orang hina kan, tetap diguna pakai sampai sekarang, iaitu bantuan, tapi cuma tukar nama saja. Bantuan Satu Malaysia dijadikan BKM. bantuan BKM. Sistem tu still sistem yang sama Sistem kan. sama. Yes, kita nampak macam sistem ni hampa still pakai, tapi hampa duk berebut nak jadi pemimpin. Idea still idea orang lama-lama dulu punya pakai. So itulah yang sepatutnya kita fikirlah. Sistem ni memang ada waktu memang tak function lah. Macam pengalaman PMR tu macam mana? Malaysia sikit sebab saya tak pernah hadap. Dia lari PMR. Siapa ni? Sebab apa lari? Macam mana? PMR sistem ni macam Yes, mana? hold up. Why? Ada ni, ada tambah. Apa dia? Boleh. Okey, nak tambah apa? Bagi Dok, mic. Dok. Apa? Apa, ya, ingat tak masa Tak ingat. apa? Masa darjah 4 darjah 5 Okey. dia kan masa tu bahasa Melayu jawab soalan. Okey. Tu tiba-tiba kena jawab dalam bahasa Inggeris. Ya betul. Tukar Tukar bahasa. Dia tukar bahasa. Ya. Subjek apa tu? Semua dia jawab Semua. bahasa Inggeris kecuali Oh. agama bahasa Inggeris. Bahasa Melayu pun tukar bahasa Inggeris. Ni dah. Saja Melayu dan Muslim, Math, Sains. Pendidikan Dua bahasa. Di Tak bahasa. ada di bahasa ni, bahasa tu bahasa Inggeris. Waktu tu dia Bahasa ubah. lepas tu di bahasa. Dia macam ni tau. Yang tu interesting tajuk tu, yang kita punya kru bagi tahu. Bagus niat pemimpin-pemimpin kita untuk nak galakkan rakyat Malaysia bercakap bahasa orang putih. Tapi satu saja, cara approach tu kena study balik. Sebab bercakap pada orang putih hanya di sekolah, balik belum tentu mak ayah cakap orang putih. Betul. Balik macam slang lah. Balik macam slang, budak tu faham di sekolah. Betul. Silap-silap sebabkan pertukaran untuk niat yang baik nak bagi orang cakap orang putih. Okey, kata apa? Teruskan. Alright, sorry. Untuk bercakap orang putih, okey, budak tu punya result ke hujungnya akan jadi teruk. Bukan sebab budak tu tak pandai dalam satu-satu bidang, tapi sebabkan budak tu dia tak faham bahasa orang putih ataupun kurang faham. Jadi Betul. benda tu akan efek lah. Dia start daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris dulu ke bahasa Inggeris ke bahasa Melayu dulu? Bahasa Melayu ke Inggeris lah. Bahasa Inggeris. Bahasa Melayu ke Inggeris? Ya. Masa start di Lepas tu dia tolak pergi bahasa Melayu balik kan? dia telah kena dua bahasa. Kena dua bahasa. Dalam soalan tu sikit je. Dia jawab satu karangan sebab ada dua bahasa. Oh, faham. So kita pernah lalui ya zaman tu. Balik persoalan saya tadi tu. Belum. PMR, Ada macam mana lagi. sistem PMR? Sistem PMR Sama bahasa- dia SPM sama lah je sistem macam dia. SPM. Kami tak ada apa yang lebih, tak ada. Tapi SPM apa sama ke? Apa SPM tahun bila? Saya SPM Kami 2018. 1998. Weh. Tapi SPM masa sama. Sama ya, je. Sama kan. Aku tak boleh brain tu SPM 1998. Cuma sebelum SPM tu panggil apa? SP apa? Mana? SPR. Bukan. Jangan tu Ya, SPRM, dia- tu SPRM. Sebelum ni, sebelum SPM. CJ penilaian rendah. Bukan, ada. Tak ingat. SRP. Ya. Itu untuk PMR. UBSR tu SRP. Tak, ya PMR dulu sebelum ganti nama PMR, dia SRP. CJ rendah. Dan dulu aku pernah Penilaian. dengar satu mak aku pernah sembang lah, dan aku terkejut lah. Kalau hang tak lulus darjah 3, hang tak boleh nak darjah 4. Oh, macam tu lah. Oh, dia macam
Ni sebenarnya macam, dulu tak lebih you lah. Yes, macam yang mak aku bagi tahu tu, ada kawan dia yang umur dah sepatutnya dah darjah 6 tapi still duduk dalam darjah 3. Oh, sebab dia tak lepas lagi fasa tu. Yes, jadi sistem ni diperkenalkan kadang dia bukan merosakkan keseluruhan umum tu tau. Dia merosakkan individu. Individu tu yang akan terjejas. Betul. Kalau kita buat down budak tu, Betul. awak down. Down lah. Awak tak down. Kau tak down. Kau tak down. Awak down. Yang tu tips untuk orang-orang yang tengah down. Betul. Tak, sebab saya pernah jumpa satu gambar ni kat social media. Gambar tu 4 orang budak dia pun nak memandang sunset kat luar. So dia pun beritahu ni sistem persekolahan dalam dunia ni. So ada budak yang dia berdiri atas 1-2 buku je. Ada budak dia berdiri atas timbunan buku yang tinggi. Ada budak yang dia tak berdiri atas buku. So maksudnya dekat sini sistem lah ni. Okay, macam tu kalau budak tu daripada kecil, sorry tu saya, dia macam bebai kan, dia ni labat pick up lah semua. So kan sistem sekolah dia bagi satu sistem sama rata, semua kena follow. So mana benda tu tak adil lah. So budak yang dah dari kecil dah memang bijak pandai. Alright. So menjadi satu kelebihan untuk dia. So kat situ sistem tu tak adil lah, tak seimbang. Tak balance Untuk semua orang. Macam yang sistem yang tu kita lebih conclusion dia hang lagi banyak ilmu, lagi hang boleh pijau. Okey, tapi itu on sistem yang dibagi secara general. Tapi kita kena faham individu seseorang tu hang ada knowledge ke macam mana pun, tapi kalau hang tak terap nilai murni dalam hidup, hang tak boleh pijau mana pun. Betul. Dan benda tu dia berbalik kepada sistem keluarga. Okey, kekeluargaan tu. Okey, so kalau kata di rumah tu benda ni lagi rasa macam kita lagi go deeper lah. Alright. So kalau di rumah, kalau kata dia knowledge tinggi pun tapi di rumah tak dia ajarkan adab, benda tak function juga. Betul. Dia akan bawa orang yang tu di luar kan? Yes, sistem tu still tak lego mana pun. Atas individu lah. Betul? Betul. So kan macam Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW mesti ajak satu sistem je nak didik anak kan. Sampai satu umur, kalau anak tak mau sembahyang kena rotan ke apa kan. Betul. Benda tu efektif lah kira. Ya, benda tu dah, dia kadang itulah manusia kan, sistem tu dah ditunjuk daripada dulu lagi. Tapi still kita manusia pun Tuhan cakap manusia tak pernah berpuas. Okey, sentiasa nak lebih. Sedangkan dia orang tu tak sedar yang dia orang berada dalam kelalaian. Okey, kita nak create sistem kita sendiri yang kita belum tentu benda tu efektif atau tak. Betul. Kalau contoh kita ni ada minta maaf saya terkena tangan awak. Alright, so kita ada bangsa-bangsa bersatu dunia yang kontrol benda ni sampai ke deeper. Contoh kesihatan sekalipun kita ada what we call, kalau kesihatan punya government dunia tu WHO. Okey. MOH je kok. Itu macam website lah. Aduh. Dopo information. Cerita man. MOH tak pernah dengar, MOF pernah dengar. Alright. So WHO yang satu organisasi besar kesihatan, benda tu sistem yang diperkenalkan sampailah kecil. Tapi keseluruhan dunia ni, setiap negara guna sistem yang berbeza. Faham tak? Faham. Sepatutnya kalau ada satu benda yang kontrol, jadi dia kena sama sistem yang kita guna ni. Oh Ustaz, daripada poin yang Bro Adi beritahu ni, adakah sistem ni juga yang New World Order nak cuba guna kan? Sebab kan Bro Adi sebut, bila satu dunia ada satu sistem yang sama, semua follow satu kan. Kalau tak salah saya pernah dengar macam tu, betul ya? Maksudnya satu dunia guna satu sistem lah, settle. Yang New World Order tu kita dah masuk ke tajuk konspirasi. Okey, kita share sikit. Okey, New World Order yang nak dibawa oleh puak-puak yang kita kata bukan penyembah Tuhan lah. Okey, dia penyembah benda lain. Right. New World Order yang nak dibawa tu dia lebih kepada kita ni berpandukan kepada ajaran dia. Okey, kita berpandukan kepada ajaran dia, di mana hang letak tepi lah hang punya kepahaman sebelum ni apa, hanya
kami saja yang hanya kami saja yang hang patut ikut. Sedangkan kita lupa, kita tak sedar yang slowly kita dah ikut sebenarnya. Setuju. Okey, slowly yang kita dah ikut. Contoh Ali boleh cerita slowly yang kita dah ikut contohnya. Antara benda yang kita dah follow. Terkejut ni. Sebelum Ali jawab benda tu, aku ada satu soalan lah. Alright. Patutkah Malaysia Okay. follow sistem pendidikan di Jepun? Sebab kalau Contoh? kita tengok kan dekat Jepun, rakyat mereka sangat disiplin. Sekarang ni watak dia bank soalan lah. So soalan akan banyak main. Kita kena ready lah kan. Soalan tu dia jadi macam aku silap langkah pi buka point ni. Jadi benda tu tak ada olahan terus aku kena tibai. Okey, untuk saya setuju sebab kan antara salah satu sistem dalam pendidikan Jepun, depa lepas makan antaranya depa kena kemas balik semua sendiri lah, kira depa lah cuci pinggan apa semua sendiri. Saya rasa benda tu perlu lah. Betul. Dia macam ni, kalau kita faham seorang founder nak buat bisnes, dia perlu ada brand. Okay? Dia ada brand dan dia create brand dia perlu sampaikan dia punya brand direction ataupun brand story dia tu kepada umum. Dan dia bila dia berjaya sampai, makna kata orang akan faham brand dia ni level mana. Contoh Louis Vuitton. Okay? Brand dia tu mahal. Dia sampaikan brand dia tu sampai ke bawah. Bila sampai ke kerajaan, dia ada satu usul. Sebelum ni yang Najib sampaikan tu adalah satu Malaysia. Tapi yang dia hanya sampaikan kepada kita hanya perkataan satu Malaysia. Dia belum sampaikan kita betul-betul nilai satu Malaysia tu macam mana. Dia perlu sampaikan benda tu. Dia perlu explain lebih lagi. Yes, sebab tu di Jepun kita tengok satu usul yang dikeluar, rakyatnya ikut 100%. Betul, setuju. 100% dia sampai. Jadi untuk kita patutkah kita follow pendidikan Malaysia cara Jepun? Saya cakap belum masanya lagi. Kita patut fixkan dulu pemimpin kita dan kita patut fixkan daripada atas sampai bawah, baru satu usul akan jalan satu direction. Betul. Saya setuju dengan kata-kata anda. So siapa yang bangkang boleh kata yang Arif. Setuju. Okay, so kalau kata kita balik kepada sistem macam tadi tu, Ali mention SPRM. Okay. SPR. Okay, SPR. Okay, saya terdengar SPRM. Okay, SPR. Saya nak ulas sikit saja. Lepas tu kita go for the next point. Okay, go. Alright, so kita tengok kepada jabatan-jabatan yang ada. Satu orang kata satu gerakan yang cantik lah oleh kerajaan, wujudkan jabatan-jabatan ni untuk memudahkan urusan negara. Tapi sayangnya jabatan-jabatan yang lain tu tidak mengikut pada satu pemimpin. Contohnya macam haluannya di bawah. Benda tu tak sampai ke jabatan-jabatan yang lain dan jabatan-jabatan tu orang kata tak fully utilized. Hang ada SPRM punya jabatan tapi hang tak betul-betul mencegahkan rasuah. Tapi kempen yang dijalankan oleh kerajaan adalah cegah rasuah. Tapi sedangkan di dalam dunia tu sendiri pun berlaku benda tu. Betul. Jadi benda tu tak fully utilized. Mereka tak bekerjasama dengan baik. Yes. Jadi sebab tu saya menyatakan, saya nak tegaskan kat sini, demokrasi bukan satu benda yang cantik. Sistem tu sendiri. Yes. Tapi dah kita still dah berjalan benda ni bertahun-tahun, just proceed je lah. Gaya cakap tu jantan. Proceed je lah kan. So siapa kita nak halang untuk demokrasi tu dibatalkan kan? Betul. So itulah saya betul juga poin-poin apa yang Bu Adi beritahu tadi. Dan salah satunya adakah beza sangat sistem yang digunakan oleh Amerika yang geng ada presiden ni. So depa tu demokrasi yang macam lagi lain daripada kita ke macam kalau ikutkan pun dia orang pun demokrasi juga tapi dia orang tak macam kita. Dia orang secara individu dia orang berdemokrasi. Secara individu. Kita ni berdemokrasi secara parti. Secara kumpulan. Secara parti. Contoh macam kalau parti kawan ni nak naik, kita undi mengikut parti. Sedangkan individu yang kita, contohlah parti yang ada dalam Malaysia ni, parti A, parti B, parti C, kita memang minat parti A. Kita memang percaya parti A sejak turun-temurun keluarga kita. Kita undi parti A, tapi belum tentu individu yang terlibat dalam parti tu kita suka. Tapi Amerika
dia orang naik secara individu. Betul. Secara individu. Contoh Donald Trump naik, dia sendiri yang berkempen, dia sendiri yang naik untuk jadi presiden. Okey, jadi kita pilih dia sebab kita tahu dia akan bawa Amerika ke tempat yang lebih baik. Okey, tapi belum tentulah Donald Trump sebab kita tak duduk di Amerika kan. Betul, kita ada sistem kita. Ya, tapi cuma bezanya berdemokrasi secara parti dengan individu, iaitu modal diri sendirilah. Kalau kata hang secara individu boleh tanya Donald Trump, kalau nak minta Ali call Donald Trump. Ui. Ali kawan rapat dengan Donald Trump. Aku kawan dengan Barack Obama. Barack Obama panggil apa je? Om. Back. Ha? Back. Ben. Betul juga. Bukan panggil om ah. Lupa Fah. So bezanya modal lah. Kita nak berkempen perlu ada modal kita sendiri. Jadi kita pun tahu background Donald Trump is a businessman. Betul. Dia billionaire. Jadi dia mampu untuk bergerak secara individu. Malaysia tak mampu lagi. Nah, satu lagi fakta menarik tentang Donald Trump dia rapat dengan WWE punya owner Vince McMahon. Okay. So Donald Trump pernah buat dia punya kemunculan istimewa Okay. untuk WWE, dan satu lagi depa realise depa memang antara nak kata apa sahabat lah dunia politik depa. Betul. So banyak agak dalam WWE dapat fund banyak berada. Dia macam tu laki Kim Kardashian tu. Kanye West. Yeah. Okay, Kanye West pun rapat dengan Donald Trump kan. Betul. Tapi kadang kita untuk yang belah side sana Amerika tu kita tak boleh nak ulas panjang lah sebab kita tak betul-betul study. Betul, kita bukan. So tu lah macam Bro dia kata, saya setuju dengan Bro dia kata sistem demokrasi ni dia macam tak betul. Tu yang daripada dulu kita tengok bawah pimpinan Nabi kan. Buat sistem syura kan. Ya. Sistem tu dijalankan dengan baik. Tapi bila dah makin turun ke Khalifah Uthmaniyah apa semua kan, atas individu tu sendiri ada mula berfoya-foya. Betul. Mula samalah saya rasa kalau saya sebut perkataan ni nanti ramai yang orang akan tersinggung. Tapi perkataan ni memang Nabi dah cakap. Satu hari nanti akan ada pemimpin yang naik bukan sebabkan kepimpinan rakyat, tapi pemimpin naik berebut-rebut untuk naik jadi pemimpin sebabkan poket sendiri. Jadi benda tu berlaku dah. Hang buat demokrasi, lepas hang bagi orang lain. Even credibility tu sendiri. Contoh macam Aman ada credibility untuk jadi pemimpin kita. Tapi dia tak dipilih sebab dia tak ada line. Okey. Senang cakap dia tak ada kabel unify. Ada lagi kabel unify. Yes, sampai habis kita akan drag benda tu. Dia tak ada kabel unify dalam bidang politik untuk ditolak naik sebagai pemimpin. Macam satu lagi saya cuba bangkitkan isu ni, saya rasa saya harap semua boleh olah tentang bahasa. Okey, kita tengok macam mana negara Jepun, negara France ke negara Sepanyol kan, bila mereka berucap di Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, mereka guna bahasa mereka tau. So macam Jepun lah especially, saya tengok mereka kalau pergi mana-mana kan, even play bola ke wrestler kan, walaupun di interview bahasa Inggeris, mereka bangga dengan bahasa mereka. Mereka cakap apa pada pandai translate ni kan. Bahasa ibunda. Bahasa ibunda mereka. So macam kita sendiri kan. Kita sendiri sebab apa yang kita ni ataupun mentaliti tu sudah dibasuh daripada zaman British dulu ke kita ni? Nak kata pun tak juga sebab masa British masuk ke tanah Melayu, British cuba cakap Melayu. Okey, untuk dekatkan diri dia orang dengan kita. Tu yang daripada filem Mak Kilau tu. Ya. Bagi gambaran. Ya. Orang Melayu. Buat sikit suara Mak Kilau. Saya mau kamu semua tangkap itu Mat Kilau. Tapi sekarang ni orang Malaysia, orang sekarang ni cuba jauhkan kita daripada adat kita sendiri. Betul. Hang rasa contohlah pergi masuk ATM, bahasa Malaysia, bahasa Cina, bahasa Inggeris, tekan bahasa Inggeris tu. Tekan bahasa Inggeris pun auto, my name is Muhammad Aidil, I like to eat ice cream. Betul. Hang rasa macam diri hang ni, aku rasa cakap orang putih smart. Sedangkan orang tu tak cakap orang putih. Mentality kadang tu, ini what we call perang ideologi jugalah. Mentality, kefahaman masing-masing tu
hang tak boleh cakap orang putih, hang ni bodoh lah, hang tak cerdik Marah lah. Adakah sebab dekat Malaysia Dah, ni sekarang ni kita macam-macam memang apa bahasa? tembak soalan kat aku ke apa? Dah, ni open lah, ni open lah. Aku marah macam ni lah. Aku marah. Adakah sebab dekat Malaysia ni banyak bangsa dan banyak pertuturan? Contoh Cina, India, Iban. Saya kurang setuju kat part tu sebab di Indonesia sendiri Yes. mereka wajib berbahasa Indonesia. Cina Yes. ke India ke sana kan. Betul. Yes. Dekat Malaysia kita ni yang saya jujur saya bagi tahu saya kurang minat dengan budak-budak KL kat belah sana yang jenis international school apa semua kan. Depa ni faham tak sampai kehidupan seharian depa nak cakap Inggeris tau. Kadang ada yang daripada kecil dia cakap bahasa Inggeris, lepas tu main besar sampai tak erti cakap apa. Sampai tak reti langsung lah. Like me, you know. No, let me talk first. Okay. When I finish, you can Okay, what you call intra. This thing is touch. Touch kena-mengena. Bahasa sendiri tu. Sempat. So benda ni macam mentionkan tadi tu, sistem kita relate keseluruhan tu dengan sistem, which is sistem daripada Perdana Menteri, sistem kerajaan turun kepada kekeluargaan. Benda ni kalau kata betul-betul pupuk kan, hang akan rasa hang cakap bahasa Melayu ni satu benda yang hang patut proud lah. Betul. Bahasa kita pernah jadi lingua franca dunia. Yes. Okay. So kalau kata back to soalan aman tadi tu, sebabkan kita ni banyak bangsa ke, yang tu aku tak agree sebab benda tu dah termaktub dalam perundangan negara. Okey. Bahasa Melayu bahasa kebanggaan. Kebanggaan. Ibu Pertiwi. Ya. Bahasa kebangsaan, okey. Dan agama Islam adalah agama rasmi Malaysia. Agama persekutuan. Tapi malangnya benda tu sekadar perundangan. Ya, sekadar tulis yang tu. Ya, sekadar tulis. Benda tu tak praktik. Kalau betul-betul agama rasmi adalah agama Islam, agama rasmi Malaysia adalah agama Islam, pemimpin kita patut jalankan kita punya secara kepimpinan kita ni secara Islam punya haluan. Sistem syura. Ya, tapi tak boleh sebab kita banyak bangsa lain. Hang bukan fikir yang tu, hang fikir numbers yang untuk mengundi tu. Numbers. Ya. Saya tak ada duit. Weh, itu balik. Betul setuju tak satu lagi. Macam tu kalau jalan ikut sistem Islam. Macam tu kalau Cina mencuri, bukan dia pun nak kena potong tangan. Yes. Kenapa kita terlampau risau sangat dengan orang bangsa lain yang takkan ada kena-mengena. Ya, sebab hang ada banyak jalan lain sebab hang politics kot. Hang politician, hang cerdik lah sangat. Okey, cerdik kan. Hang cerdik. Lepas tu hang patut fikir cara macam mana hang nak persuade orang dengan another way. Hang tak menghina agama hang. Hang tak menidakkan apa yang Tuhan cakap. Tapi masalahnya hang tak persuade, hang ambil langkah mudah. Okey, aku nak hati semua orang untuk numbers aku ngundi. So kita ada banyak bangsa dalam negara ni, kita perlu petikaikan otak hang. Weh, yang ni luahan hati kan. Kadang marah lah. Marah, penat lah benda ni sebab still bukan kalau kata hang cakap hang pertimbangkan tak apa, ni hang tolak pun. Betul. Hang tolak tu cara yang dah memang kita carry untuk Islam kan. Dan kita tak menghina agama lain. Betul. Agama lain terpulang. Agama lain adalah cara mereka kan. Betul. Cuma kalau contoh jalan dengan betul, hukuman apa sebat apa semua tu tak ada kena depa roman depa yalah. Betul. Geng Islam ni kalau beroman pun kena. Yes, Betul. Tahu tu setuju sangat apa tu. Itu ya fikir tu, dia orang fikir kepada numbers. Saya tak tahu, saya ajar saya. Jadi balik kepada pertanyaan keseluruhan kita tadi tu, kita boleh buat tak apa ni? Kita boleh buat tak tu? Boleh, tak ada masalah. Tapi dia duduk atas pemimpin kita. Kerajaan kita ni, hampa betul-betul nak bawa Malaysia ni naik ke hampa nak betul-betul bawa hampa saja naik? Yang tu problem dia. Betul. Satu lagi kan, saya ada dengar lah orang sembang, tak tengok video macam-macam kan. Dia kata antara salah satu sebab negara-negara Islam yang susah jalankan hudud sebab dia risau kalau jalankan hudud lagi
faham senaita macam ni kita ni kecil lah. Kan ada yang lebih besar apa kumpulan G apa. G6 depa saja daripada kuasa veto semua tu tadi. Jadi ancaman lah. So kita ni terlampau takut sangat lah. Itu takut sangat. Risau lagi depa tu akan ancam ke. Sebab kita tak ikut sistem depa. Adalah dengar macam tu lah. Antara punca tak nak jalankan hukum ni bagai sistem Islam semua. Saya tak setuju dengan kata-kata Is Dia Yenny atau Laurel lah. Y-A-N-N-Y atau L-A-U-R-E-L Laurel. Dia orang masuk ramai-ramai bakar rumah tu, makan makanan menteri. Menteri pergi mana? Ibu Pertiwi. Puas tengok video tadi? Nak lagi? Jangan lupa like, subscribe dan share. Plus share sikit komen korang tak pengen komen.